Saya Supervisor Azira. Okey, saya MC malam ni. Okey, malam ni kita akan dengarkan tajuk dia The Miracle of Aloe Vera oleh CBM Laila Niza binti Akko. Beliau pernah bekerja makan gaji 4 angka selama 33 tahun dalam PDRM dengan pangkat terakhir Timbalan Penguasa Polis. Pada April 2014, setelah ditemukan dengan Forever Living Products dan tertarik melihat demo beliau, melihat demo produk, beliau terus join ahli masa tu untuk mencuba produk kerana mengalami masalah kesihatan. Tidak menyangka terjebak terus dalam bisnes Forever hingga beliau mengambil keputusan untuk bersara awal pada Februari tahun 2015 dan fokus untuk buat bisnes Forever dan kini menjana income 5 angka. Okey, antara pencapaian beliau, okey, yang pertama, Local Trip Achiever Hong Kong, Taiwan, Vietnam dan Thailand. Nombor 2, EMR 6 kali berturut-turut. Okey, ke Mexico, Costa Navarino, Greece, Rock the Boat, Rome, Italy and Monte Carlo, Phoenix, USA, Dallas, USA dan Bahamas Island. Okey, yang ketiga, CBM level 1 by 2017. Nombor 4, Elo Ambassador. Dan nombor 5, Forever 2 Drive level 1. Okey, tanpa buang masa, okey, sebab sekarang dah 8.34, saya persilakan speaker hebat kita, CBM Laila Niza binti Akko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Boleh dengar ya? Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih saya terima kasih kepada Supervisor Azira Ain. Malam ni dia dengan dengan rela hatinya menjadi MC saya. Okay, first time ni. Okay, teruskan. Okay. Alhamdulillah. Okay, kita tengok dulu malam ni ada berapa orang yang hadir, participant. Ramai tak? Berapa orang? Setakat ni baru 23. Okey lah. Dah ramai dah tu. Okey. Apa kelas dah tu? Okey. Tajuk semua orang dah tahu ya. Miracle of Aloe Vera. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri lagi sekali. Saya Laila Niza binti Akko. Okey, saya sambung sikit lah daripada cerita MC tadi, tiap tadi ya. Kisah bagaimana saya terjebak dalam Forever, dalam bisnes Forever lah. Sebenarnya saya tertarik dengan demo Aloe Vera. Okey, sebab tu saya galakkan ahli-ahli dan juga LDO yang join ni rajin-rajinlah buat demo ya. Kalau untuk yang walaupun kita tak boleh nak berjumpa sekarang, kita boleh buat dalam bentuk video ya, video sendiri kita rakam dan kita tunjuk demo. Kita sendiri yang buat, bukan kita guna demo orang lain lah. Kalau dulu saya bawa set demo tu, saya pergi jumpa kawan-kawan, jumpa prospek, saya buat demo sendiri. Macam mana sifu ajar, macam itulah saya buat ya. Sampai sekarang pun masih lagi buat demo. Jadi saya tertarik dengan demo Aloe Vera dan juga demo RTC Lepas tu saya kata saya nak cuba untuk kesihatan sendiri sebab saya ada masalah darah tinggi, saya ada masalah gastrik yang teruk ya. Gastrik ni saya ubat biasa tu tak jalan lah dulu. Ubat hospital, ubat klinik tak jalan sampai ke satu tahap tu saya kena pergi ambil injection. Tiap kali kena gastrik saya kena ambil injection ya, ke hospital. Okey. Alhamdulillah dengan Aloe Vera ni saya rasa
saya dapat rasa lah ya perbezaan dia. Saya tak ada kena gastrik lagi. Saya ada masalah sendi, ya, sakit-sakit saraf hilang dengan kombinasi bersama RTC. Daripada situ saya kata saya nak share dengan kawan-kawan. Dan bila saya mula share dengan kawan-kawan di pejabat, time waktu rehat tu ada waktu lapang saja, saya terus pergi cari kawan-kawan di pejabat. Daripada situ saya dapat respon ya daripada kawan-kawan, dan saya kata boleh buat bisnes ni kan. Dan daripada situlah saya mula mengambil keputusan untuk terus berkongsi info tentang produk aloe vera dan RTC. Masa tu saya lebih fokus pada dua produk lah ya, aloe vera dan RTC. Dan di sinilah saya berada sampai sekarang lah ya. Saya berada di Forever hanya kerana tertarik dengan demo produk. Dan kenapa saya pilih tajuk malam ni? Okey, boleh dengar? Nampak tak rupa saya ni? Nampak? First time jadi speaker ni. Sebelum ni saya jadi CCTV jugalah ya, CCTV juga untuk program kelas-kelas malam melalui Zoom. Sebab sebelum ni saya menjadi speaker di kelas ya, di kelas masa HQ buka ya, kita ada buat kelas di Center Kelang. Di center mana saya biasa pergi, di center Ipoh ya, center Forever Ipoh, kita biasa buat kelas secara live. Tapi kali ni saya first time saya buat kelas dalam Zoom ya. Kita cabar diri sendiri untuk berkongsi ilmu ya. Kenapa saya pilih tajuk ini? Sebab sekarang kita dalam keadaan dalam situasi di mana aloe vera ni kita kekurangan produk-produk ya. Terutama aloe berry, aloe fish mungkin ada lagi dalam Zoom. Kita kekurangan out of stock pomestine ya, sekejap ada sekejap tak ada. Sekarang kita out of stock RTC juga ya. Walaupun dah sampai tapi kita masih lagi terpaksa menghadkan HQ hadkan pembelian stok RTC, pomestine dan sebagainya. Dan kita ada aloe vera. Kita masih ada stok aloe vera, jadi saya terpanggil untuk berkongsi tentang aloe vera malam ni. Dan keduanya, saya ada banyak kali juga ya, ada downline, ada customer yang baru join, yang baru jadi ahli, yang baru beli aloe vera, dia akan mesej dekat kita tanya even orang lama pun, dah lama buat Forever pun dia masih lagi tanya, sesuai tak untuk kencing manis? Sesuai tak untuk kanser? Boleh tak budak minum? Soalan-soalan macam tu. Saya rasa anda semua pun ada terima ada terima pertanyaan macam tu. Siapa yang biasa terima soalan-soalan yang saya kata nak cakap soalan-soalan yang simple lah sebenarnya yang tu ya. Kalau dia faham tentang aloe vera, dia tak akan tanya lah. Chat, tolong tulis dekat chat tu. Satu, siapa yang pernah alami masalah, bukan masalah sebenarnya, keadaan di mana downline tanya boleh tak untuk kencing manis, aloe vera ni bagus tak untuk darah tinggi. Benda tu sebenarnya pada saya, alamak, dia mungkin tak faham lagi dah tentang apa sebenarnya fungsi aloe vera, atau dia tak tahu apa elemen-elemen penting dalam aloe vera, sedangkan dia jadi muskil Dia nak terangkan pada customer dia pun dia tak faham. Ada ni downline ni John. Ada? Satu. Ada ada. So malam ni kita akan share supaya sebenarnya saya pun belajar saya belajar dan kita sama-sama belajar. Mungkin kalau ada benda yang tak kena, anda boleh bagi teguran jugalah kita cek dia. Malam ni lebih kepada kita tak payah, kita bukan secara formal, tapi kita lebih kepada komunikasi dua hala jugalah. Kalau ada boleh bagi komen juga ya. Okey, kita nak pergi ke next slide. Okey, sebelum saya pergi kepada elemen-elemen penting dalam kandungan aloe vera, saya nak cerita sikitlah ya.
apa dia panggil sejarah aloe vera. Okey. Sejarah aloe vera dan legenda tentang aloe vera. Okey, semua saya rasa semua yang dah join lama ni tahu yang aloe vera ni ataupun gel daun lidah buaya bukan gel lidah buaya, gel pokok ataupun daun lidah buaya. Nanti orang ingat gel apa tu lidah buaya yang kat dalam apa tu sungai tu. Tu pun gel juga lendir. Okey, gel pokok daun lidah buaya. Apa nama ni? Satu tumbuhan purba yang mana telah digunakan untuk tujuan rawatan dan juga pencegahan penyakit sejak lebih 5,000 tahun lalu. Saya percaya semua anda tahu itu. Dan sejarah Mesir kuno Cleopatra dikatakan pernah menggunakan aloe vera, dia mandi dengan aloe vera dicampur susu untuk cantikkan kulit dia. Kemudian Alexander the Great masa peperangan dia guna aloe vera gel lidah buaya untuk merawat tentera-tentera dia luka. Kemudian Christopher Columbus dalam pelayarannya dia bawa pokok lidah buaya tu ditanam dalam pasu dalam pasu dia letak dalam kapal dia untuk pelayaran. Kemudian saya dah baca juga tentang Mahatma Gandhi yang pernah mogok lapar untuk semasa nak untuk kemerdekaan masa nak nikan kemerdekaan India. Dia mogok lapar dan dia tak makan tapi dia minum apa? Dia minum aloe vera untuk tahan dia punya untuk stamina dia lah, tenaga dia untuk bagi tenaga pada dia. Okey, dan aloe vera ni juga dikenali sebagai silent healer tongkat sakti syurga, banyak dia. Dan juga dipanggil doktor dalam pasu ataupun jururawat dalam pasu. Itu antara legenda-legenda dan sedikit tentang aloe vera Dan lebih daripada 300 jenis ataupun spesies aloe vera di dunia, tapi yang terbaik tu 5 hingga 6 jenis spesies, dan yang bukan terbaik tapi yang digunakan untuk tujuan perawatan ataupun pencegahan penyakit 5 hingga 6 jenis spesies. Tapi yang nombor 1 yang dipilih ataupun digunakan untuk yang terbaik untuk rawatan penyakit adalah Aloe babadensis Miller. Spesies nombor 1 dunia yang ditanam oleh syarikat Forever. Okey, boleh faham boleh ikut boleh follow saya. Boleh Okey, aloe vera atau dalam bahasa Arabnya disebut as-sobir. Ni as-sobir. Okey, dalam beberapa hadis sahih jugalah yang saya tengok dalam dalam kita baca dalam internet pun ada beberapa hadis sahih, ada juga disebut hadis dhaif tentang aloe vera tapi ada 2 hadis yang hadis sahih riwayat Muslim tentang aloe vera ni pernah digunakan untuk merawat penyakit mata oleh orang yang melakukan ibadah haji pada zaman Rasulullah lah Okey, dan banyak kajian-kajian saintifik juga membuktikan aloe vera ni mengandungi khasiat-khasiat pencegahan dan perawatan yang sangat hebat, termasuklah masalah kulit juga perawat untuk pencegahan, perawatan penyakit dan juga untuk kecantikan. Okey. Sekarang kita pergi kepada elemen Okey, next. Okey, kita pergi next. Kita ada 8 elemen Tadi saya ada tunjuk semua ada. Saya harap semua dah tengok. Kita ada 8 elemen ataupun sifat-sifat penting dalam aloe vera, iaitu lignin, saponin, anthraquinone, vitamin, mineral, asid amino, enzim, monosakarida dan juga polisakarida, iaitu gula ringkas So
kita pergi kepada kat sini macam mana nak tunjuk ni penembusan. Kita pergi kepada zat yang nombor 1 ni ya, iaitu lignin. Lignin ni. Semua FBO yang join malam ni, saya minta anda yang mana yang baru-baru masuk tu kena hafal ya, kena hafal 8 sifat ataupun manfaat aloe vera dalam badan kita yang ni. Sebab bila anda faham tentang kandungan aloe vera, sifat-sifat dia, kemudian fungsi dia, anda akan mudah untuk explain pada prospek anda ataupun customer anda aloe vera tu apa kebaikan dia untuk badan orang tu, badan seseorang tu, untuk penyakit dia ke. Kalau bila dia tanya, bila dia bagi tahu saya ada masalah kencing manis, sesuai tak? Kenapa sesuai? Ni yang kita nak kena faham. Apa kandungan dalam aloe vera yang boleh yang kita boleh kata sesuai untuk dikonsum ataupun digunakan oleh pesakit-pesakit kencing manis contohnya. Okey. Zat yang utama lignin. Lignin ni dia mempunyai sifat penembusan ya. Mempunyai sifat penembusan yang tinggi yang membantu membawa nutrien-nutrien lebih jauh ke sel-sel tubuh kita. Dia boleh masuk ke dalam melalui kulit kita ni sehingga ke dia panggil apa ya? Sehingga ke tulang ya. Lapisan ketiga dia boleh menyerap masuk sehingga ke lapisan ketiga dah sampai ke tulang lah. Ya, boleh membawa nutrien tu lebih jauh ke dalam sel tubuh kita. Itu dia peranan lignin. Salah satu sifat, merupakan satu zat utama yang terdapat dalam aloe vera. Okey, boleh faham ya? Boleh Kalau faham, bolehlah bagi saya satu je, saya pandai pun satu. Okey. Okay. Kita pergi next. Ada alhamdulillah. Okey, ada respon ya. Okey, kita pergi next. Kita pergi ke zat yang kedua ya. Zat pertama lignin, hafal. Zat kedua saponin. Ini satu lagi zat penting yang terdapat dalam aloe vera yang lidah buaya. Apa dia punya saponin ni? Dia merupakan agen pembuih dengan ciri-ciri pembersihan yang mendalam dan membantu membersihkan usus serta menyah toksin. Okey. Dia ada juga sifat antiseptik juga ya dalam saponin. Saponin ni dia ibarat buih sabun ya. Dia ibarat buih sabun semula jadi yang terdapat dalam lidah buaya. Sebenarnya saponin ni dalam tumbuhan-tumbuhan lain pun ada. Ya, dalam buah limau ya, dalam lemon ya, sebab tu dia orang guna lemon untuk detox juga ya. Tetapi dari kajian saintifik mendapati bahawa saponin kandungan saponin dalam aloe vera paling tinggi berbanding dengan saponin dalam buah yang lain lah, buah atau tumbuhan yang lain. Okey, sebab aloe vera lah salah satu tumbuhan yang mempunyai cecair ataupun gel yang bersifat yang orang kata lebih tinggi lah cecair dia dalam tumbuhan berbanding dengan kalau kita tengok kalau orang tengok kalau buah-buahan lah, kalau daun banyak macam teh pun orang guna untuk detox. Tetapi teh tu dia dalam bentuk daun yang tak kurang air lah ya, kuantiti air dia sikit, tapi bila dia nak proses untuk jadikan bahan detox dia terpaksa campur banyak air. Betul? Ya? Setuju tak? Okey? Dia terpaksa campur dengan banyak air. Sama juga bahan-bahan lain yang dia guna untuk detox atau tumbuhan lain yang guna untuk detox dia terpaksa tambah air. Tapi kita punya aloe vera dia tak perlukan banyak air sebab dia dah memang dah berair ya. Okey? Dia dah ada gel dalam tu. Okey, saponin. Okey, lupa saya nak bagi tahu tentang usus kita ya. Dia saponin ni dia bersifat buih.
kalau kita belajar kat sekolah dulu, apa dia panggil, dia panggil apa, lupa dah saya, kristal di dalam air, antara air dengan antara air dengan buih, mana satu yang molekul dia, molekul zarah, dalam bahasa Malaysia zarah, yang mana satu yang paling kecil, ya. So dalam buih memiliki zarah yang paling kecil, molekul yang paling kecil, jadi boleh meresap masuk ke vilai-vilai. Ni vilai-vilai ni dia macam bulu-bulu kecil dalam usus kita yang hidup. Yang hidup, ya, dan dia ni dah yang akan sel-sel dalam usus kita ni lah yang akan meresap atau makan zat-zat daripada aloe vera yang kita minum. Siapa yang pernah dengar talk daripada Dr. Adibah baru ni, ya, satu proses di mana dia panggil apa, pito apa, saya pun dah lupa dah, doktor ada sebut semalam. Sekejap saya nak tengok, ya, saya ada tulis. Pitositosis. Pitositosis. Proses di mana aloe vera tu bila kita minum, sebab dia galakkan kita minum sebelum makan, masa perut kosong, ya, sebab dia lebih mudah untuk menjalankan dia punya fungsi-fungsi dia dalam usus kita. Apabila dia masuk dalam usus kita, aloe vera ni dia akan menjadi makanan kepada sel dalam usus kita tu, ya, dia jadi makanan balik. Lepas tu dalam masa sama dia akan bantu untuk tutup leaking ataupun kebocoran yang berlaku pada usus kita, ya. Mungkin juga satu sebab dia ada sifat antiseptik dan antibiotik juga dalam aloe vera ni, dia bantu, ya, bantu untuk merawat apa-apa keradangan dan juga kebocoran pada usus. Okey. Okay, next. Okay. Okay, agak boleh. Okay. Ini adalah efek, ya. Kita boleh turunkan sikit. Ni atas nak tengok. Okay. Ini adalah kesan daripada, okay. Boleh nampak tak ini gambar bentuk usus kita, daripada normal hingga ke tidak normal, ya. Ini adalah akibat, ya, normal kiri ni cantik, kemudian yang melendut ni kira dah jatuh, teruk. Yang lain-lain tu semua dah bengkok-bengkok dah, ya. Berdasarkan apa nama dia panggil, kajian ni, pembedahan, ya, pembedahan ni, pakar bedah yang bernama Dr. H. Kellogg daripada USA. Dia telah menjalankan dalam operasi pembedahan yang dijalankan ke atas 22,000 orang pesakit dia. Dia bagi tahu tak ada satu pun pesakit yang dia tengok memiliki usus yang normal, colon yang normal. Semua bermasalah. Jadi kalau macam kita sendiri pun yang kita tak pernah jaga pun makanan kita daripada kita dah pandai, dah boleh makan, ya. Tambah-tambah di negara kita ni memang macam-macam makanan yang kita dapat, ya, syurga makanan di Malaysia ni. Jadi adakah kita rasa kita punya usus ni berada di tahap yang nombor 1 ni, yang bersih ni? Ya, saya percaya semua orang akan tak akan menafikan bahawa usus kita sendiri atau usus semualah, ya, memang ada masalah. Cuma belum sampai masa, belum lagi rasa sakit, ya. Dan kita tak ada rasa apa-apa tanda kadang-kadang, kecuali kalau orang yang ada masalah semelit, tu dah ada masalah dah sebenarnya, atau wasik, ataupun dia selalu rasa tak selesa pada perut, ya, angin, gastrik, ya. Itu maknanya usus dah ada masalah. Okey. Okey, macam mana toksin berada dalam badan? Ini dia yang tadi, yang saya sebut tadi, semua makanan yang kita makan dalam kumpul, dia sebenarnya toksin bukan sahaja daripada pemakanan, tapi juga daripada minuman dan juga daripada radikal-radikal bebas yang kita hidup daripada pencemaran udara ataupun pencemaran asap, ya, yang berada dalam badan kita. Dia akan berkumpul. Okey.
Okey, ini adalah gambaran tentang vilai daripada, saya nak tunjuk macam mana ya. First time guna ni, tak tahu. Okey, nak tunjuk daripada atas ini. Boleh nampak? Daripada atas ini sampai daripada atas ke kiri ya. Daripada seorang bayi, vilai seorang bayi kepada vilai orang dewasa. Dia tunjuk ni dalam bentuk circle ni. Ya, macam mana bermulanya vilai yang pada sejak bayi tu cantik saja ya, sampai ke tahap dah mula toksin berkumpul, sampailah ke sini ya. Sini bila kita minum aloe vera, si aloe vera dia akan bertindak untuk menyahkan toksin-toksin dalam vilai kita tu, untuk nak bersihkan semula ya, untuk nak bersihkan semula toksin daripada, untuk nak nyahkan toksin daripada usus. Okey, next. Okey, tadi saya ada sebut tentang lignin, saponin dan satu lagi zat yang penting, sifat yang penting dalam aloe vera ialah anthraquinone. Ni semua kena hafal ni ya. Lignin, saponin, anthraquinone yang terdapat dalam gel aloe vera. Apa dia punya fungsi? Dia mengurangkan kebengkakan, kegatalan dan kesakitan. Dan dia juga mempunyai sifat antibakterial, anti-kulat dan anti-virus. Ni sebab tu kita bila ada demam ke, sesama ke, batuk ke, ada penyakit-penyakit lain juga lah ya, masalah gastrik, memang kita ambil aloe vera, kita minum insya-Allah boleh-boleh. Tapi bila kita sakit tu kita kena ambil kuantiti yang lebih lah, yang tinggi ya. Kalau ikut dalam apa yang disebut oleh Prof. Dr. Aziz baru ni, dia tanya kat kita siapa yang tahu berapa panjang usus kita, kan? Kalau ikut ketinggian kita sebenarnya ya, ikut ketinggian kita 5 hingga 6 meter ya, lilitan usus kita tu mengikut ketinggian masing-masing. Bayangkanlah kalau dia usus sampai 5 hingga 6 meter tu, tapi nak ambil aloe vera cuma satu sudu, 2 sudu, mana mungkin dia akan dapat membantu untuk merawat penyakit kita ataupun nak nyah toksin, kan? Dan selain daripada itu, kandungan toksin kita dah berapa lama kita tak pernah bersihkan, tak pernah cuci, ya. Air saja tak boleh, tak mampu ya untuk menghilangkan toksin daripada badan. So kita perlukan bahan yang mengandungi saponin tadi ya. Saponin iaitu sifat buih sabun. Buih daripada buih semula jadi daripada aloe vera untuk yang toksin daripada usus kita. Okay, next. Okay, ni lagi satu asid amino, iaitu sejenis protein ya, untuk membina sel dan tisu dalam badan. Dan asid amino ni dia juga membantu untuk menghasilkan sel darah juga, sel darah dalam badan, selain daripada tisu kita. Kemudian dalam aloe vera tu sendiri, dalam aloe vera ya, kita memerlukan asid amino. Kalau ikut tubuh badan kita, kita perlukan lebih kurang 23 jenis asid amino dalam badan kita. Ya, dan aloe vera ini membekalkan, boleh kata seluruh asid amino yang kita perlukan untuk badan tu ada dalam aloe vera. Ni saya dapat daripada mana ni? Dalam buku 220 illnesses ya, 220 illnesses, natural remedies tu. Kalau anda baca boleh tengok di belakang, bahagian belakang tu ada cerita banyak tentang manfaat aloe vera dan kandungan-kandungan yang terdapat dalam aloe vera tu. Sifat-sifat dia termasuklah asid amino ya. Dan next kita pergi ke enzim. Ya, enzim ada. Ni polisakarida dulu ya. Kita cerita sikit pasal polisakarida ni. Dia adalah dia panggil gula ringkas ya. Kita ada satu lagi monosakarida. Dia polisakarida dengan monosakarida dalam aloe vera tu bersifat adalah gula ringkas.
yang membantu penghadaman dan juga meningkatkan sistem imun ya. Dan ada satu zat dalam tu dipanggil asmanan yang membantu merangsang penghasilan makrofag iaitu sel darah putih. Okey. Okey, next. Boleh follow saya ke ni? Ke laju sangat? Boleh follow? Boleh? Siapa boleh bagi saya satu? Boleh follow? Atau mungkin ramai yang dah ada ilmu kan, malam ni kira kita apa yang panggil, kita refresh balik lah. Kita refresh balik ya, siapa yang dah ada ilmu tentang aloe vera. Yang baru join, inilah sama-sama kita berkongsi pada malam ini. Okay, next kita pergi mineral, kejap lagi kita pergi enzim lah ya. Tadi asid amino. Mineral, kalsium. Kalau dulu sebelum saya join Forever, saya tak baca tentang aloe vera. Saya berpendapat kalsium ni hanya terdapat dalam susu. Susu kambing, susu lembu ya. Bila kita minum susu, kita kena banyak minum kalsium. Jadi kita akan minum susu. Rupanya dalam daun aloe vera ada kalsium. Dan selain daripada itu adalah dalam baru saya belajar ya, tentang kandungan bee pollen ya. Dalam bee pollen pun ada kalsium ya, bagus untuk tulang dan sendi. Kemudian kita ada kromium. Ni bila orang tanya pasal kencing manis, bila orang tanya aloe vera ni bagus tak untuk kencing manis, inilah dia kromium. Zat kromium ya, sebenarnya dalam sumber-sumber semula jadi lain pun ada kromium ya. Dalam makanan-makanan yang kita ambil, dalam sayur-sayuran hijau pun ada kromium. Dan nak sebut aloe vera ni boleh membantu orang yang mengidap kencing manis sebab dia ada kromium ni lah. Ya, dia kromium ni dia bersifat apa dia panggil ya? Dia adalah jenis mineral yang boleh menyeimbangkan tahap gula dalam darah. Lagi satu kromium ni dia boleh bantu untuk memecah lemak dalam badan. Tu sebab kita guna untuk salah satu daripada salah satu juga untuk salah satu Allah nak sebut dalam quinine ya, dalam quinine ya. Bukan saja bee pollen yang bakar lemak, tapi kromium yang terdapat dalam aloe vera pun bantu bakar lemak. Jadi ada kawan yang tanya, boleh tak kalau tak nak ambil bee pollen untuk menurunkan berat badan? Tapi dia kena minum banyak aloe vera lah untuk nak turunkan berat badan ya. Sebab tu kita galakkan buat sekarang ni kita buat promosi Elo8 sebab kita tak ada bee pollen ke tak? Bee pollen kita tak ada, kita out of stock. Kita boleh minum aloe vera 8 botol 8 hari. Dia bantu insya-Allah ya. Tapi pemakanan kena jaga jugalah ya. Kena jaga pemakanan dengan bila dah minum aloe vera makan belasah makanan macam biasa tak turun juga berat badan ya. Okey. Dia ada cuprum, dia ada ferrum, dia ada magnesium dan banyak lagi mineral dalam aloe vera. Okey. Next. Ini. Dua kali. Ada lagi phosphorus. Okey. Kalium. Kalium ni dia lebih kurang sama dengan, kalau tak silap saya, kalium lebih sama dengan potasium lah ya. Potasium terdapat dalam aloe vera. Mangan, phosphorus, natrium dengan zinc. Okey, kita terus pada vitamin ya. Lagi dalam aloe vera ni ada vitamin A, ada C, E, antioksidan ya. Dan B juga ya. Termasuk B kompleks dan kolin untuk sebagai pemangkin metabolisme ya, yang membekalkan asid amino untuk badan. So kita ada B12 iaitu asid folik. Asid folik ni menghasilkan sel darah merah. B12 ya. Saya lupa nak amend dalam ni, asid folik ni B12 ya. B12 terdapat dalam aloe vera, gel lidah buaya ya. Boleh follow ya? Boleh?
Okay, next kita pergi ke enzim. Enzim ke enzim disebut. Boleh. Okay. Merupakan pemangkin bagi proses-proses metabolisme, menolong menguraikan gula dan lemak makanan, membantu penghadaman dan juga mempertingkatkan penyerapan nutrien. Asid salisilik ini salah satu daripada dalam kandungan apa ni tadi ya, enzim ya. Bersifat analgesik iaitu boleh meredakan kesakitan, meredakan demam, sorry ada typing error ni, dan keradangan dengan menurunkan suhu badan. Kalau demam, minumlah aloe vera banyak-banyak ya. Kalau orang yang ada masalah demam denggi ya, denggi memang kita syorkan aloe vera, kita syorkan Forever Pure of Green untuk bantu untuk menurunkan suhu badan. Okey, ini adalah antara manfaat-manfaat aloe vera. Anti keradangan, penggalak sistem imun ya. Di dalam musim-musim Covid ni kita amalkanlah dengan meminum aloe vera ya. Lebih sikitlah daripada biasa. Anti kulat, antivirus, lepas tu membantu untuk membaiki pencernaan ya. Masalah penghadaman. Siapa yang ada buasir, yang ada sembelit ya, minum aloe vera banyak sikit. Lagi satu, kalau yang tak suka rasa aloe vera ni, dia boleh campur dengan madu, dan ataupun kalau yang tak ada masalah kencing manis tu, yang bukan pesakit diabetes, kita boleh syorkan aloe beet and fish untuk orang yang ada masalah sembelit masalah sembelit kronik tu, aloe beet and fish, sekejap je buang. Siapa yang dah pernah ada sembelit susah sangat nak buang air besar. Okay, ni yang saya sebut tadilah. Ya. Fungsi dia nyah toksin, mengekalkan pH dalam badan. Mengekalkan pH dalam badan sebab aloe vera ni dia bersifat apa? Dia bersifat alkali Dia bukan bersifat asid, dia bersifat alkali. Sumber baik antioksidan, vitamin A, C dan E, dan membantu untuk menyokong fungsi sistem imun dalam badan. Membantu menggalakkan pergerakan usus, baik untuk mereka yang mengalami sembelit. Yang tadi saya sebut tadi ya. Baik untuk sistem limfatik, membantu dalam penyah toksin hati, aloe vera. Ya. Mengawal atur berat badan dan juga tahap tenaga. Sangat-sangat bagus ya aloe vera. Bagi manfaat dia untuk sistem pencernaan dan penyerapan yang baik, mengawal atur fungsi biokimia badan, melegakan kesakitan dan keradangan, mengekalkan kulit yang sihat. Banyak sekarang ni syarikat-syarikat di luar sana yang menggunakan aloe vera untuk produk-produk kecantikan mereka ya. Sebab dia dah tahu khasiat dia semua. Kita nak tahu macam mana ataupun produk yang macam mana kita nak pilih untuk kita guna untuk tubuh badan kita. Tadi saya cerita tentang secara umum tentang aloe vera. Sekarang kita pergi kepada ciri-ciri istimewa ya. Ciri-ciri istimewa aloe vera dari keluaran syarikat Forever. Ya, nak minum aloe vera ya. Nak minum aloe vera sikit. Kering tetap. Okey. Forever merupakan penanam, pengeluar dan pengedar aloe vera terbesar dunia. Ya, menguasai 92.5% pasaran dunia. Tapi kelebihannya aloe vera kita ni adalah dari spesies aloe vera terbaik dunia. Tadi saya sebut banyak spesies di dunia, 300 lebih. 5
5 atau 6 yang digunakan untuk tujuan perawatan, tetapi yang paling baik adalah Aloe barbadensis Miller. Kemudian syarikat juga di syarikat Forever dia memastikan tanaman aloe vera ini ditanam 100% menggunakan kelola dengan organik ya. Daripada bajanya, daripada tanahnya dijaga, tidak melibatkan bahan-bahan kimia ya. Semuanya bersifat organik ya, bahan-bahan organik. Ada dua teknik yang istimewa yang membuatkan aloe vera Forever ni istimewa. Ada dua proses yang dipatenkan ya, yang dipatenkan untuk memastikan aloe vera kita ni berkualiti tinggi ya. Satu ialah teknik pemotongan kulit, mengasingkan, iaitu untuk proses pengasingan kulit dengan gel, dan juga untuk mengeluarkan satu bahan yang berwarna kuning tu dalam daun lidah buaya tu, ada macam getah dia yang sedikit ada yang bersifat racun ya, untuk keluarkan. Itu sebab bila ada orang cakap kata ada tanam aloe vera di rumah dia orang, ataupun dia ada ambil aloe vera yang dia tanam sendiri, kita kena bagi tahu kat dia orang bahawa di bawah kulit aloe vera tu ada satu bahan yang dipanggil emodin ya, yang tidak bagus untuk badan. Kalau makan atau ambil banyak, dia akan membawa kemudaratan kepada tubuh badan dia. Jadi syarikat Forever dia patentkan alatnya, proses pemotongan kulit ni dia ada alat khas untuk asingkan aloe vera gel dalam beberapa saat. Kalau tak silap saya 0.5 saat ni. Teknologi berpaten membolehkan kulit aloe vera dipotong dalam masa 0.5 saat ya, untuk asingkan. Kemudian diasingkan dari aloe vera gel. Okey, proses kedua yang dipatenkan adalah proses penstabilan penstabilan 100% aloe vera, di mana yang telah pun dikaji oleh 3 orang doktor dalam masa 25 tahun ya, untuk nak pastikan aloe vera tu segar ya, tahan daripada 2 hari kepada 5 tahun jangka hayat aloe vera. Tidak sebab bila kita buka aloe vera, kalau kita buka pun, kalau kita letak di luar ya, di tempat yang suhu house temperature, room temperature ya, kita kena habiskanlah dalam 3-4 hari saja ya, sebab kita takut dia akan oxidize, dan kalau nak tahan lama kita simpan anti air lah ya, simpan anti air boleh tahan lama, sampai 5 tahun ni boleh tahan ya. Dan proses penstabilan ini telah membantu untuk mengekalkan khasiat dan kesegaran aloe sehingga 99.875% dia punya kesegaran dia. Kalau kita minum tu kita dapat rasa macam kita ambil gel tu daripada pokok dia. Minum terus, makan terus ya. Okey. Okey, boleh follow Boleh follow? Tolong jawab satu. Kan ada yang dah tertidur dah ni? Berapa dah? Boleh. Okay. Semua tengah fokus. Alhamdulillah. Okey. Dan lagi satu keistimewaan keistimewaan aloe vera Forever ya. Yang paling utama ialah kita Forever mendapat pengiktirafan Majlis Sains Aloe Antarabangsa atau International Aloe Science Council. Kita ada CJ Food and Drug Administration, kita ada kosher rating, dan kita ada halal certification Islam ya, di Bangka Islamik. Halal sijil halal Islam antarabangsa dipanggil ya. Okey. Macam mana nak tunjuk ni, tak ada. Okay, tak apalah, ni first time saya pun orang kata dalam proses pembelajaran untuk belajar macam mana nak guna laptop ni ya, untuk presentation Zoom. Sebab sebelum ni kita buat presentation dalam kelas lain ya. Okay, next. Okay, ni adalah antara, boleh baca kan dalam ni rencana tentang lidah buaya mampu memberhentikan pendarahan. Ni yang biasa yang ada testimoni kita dapat atau kita jumpa ialah
apabila ada kita terkena pisau ada terjatuh luka, cuba kita sapu dengan aloe vera gel, sapu dengan aloe vera jelly, aloe vera jelly dia memang mempercepatkan pemberhentian darah, aliran darah kemudian terdapat juga rencana dalam akhbar ni di mana aloe vera ni dia boleh bantu untuk tambah darah sementara. Dia tambah darah sementara untuk orang yang ada masalah macam ni. Kes ni ada seorang yang terlibat dalam kemalangan yang dibawa ke hospital, jadi untuk nak memastikan dia dapat diselamatkan, dia orang bagi dia minum aloe vera. Dan memang dia menjadi testimoni jugalah kajian yang mendapati bahawa dia boleh bantu untuk menggantikan, bukan menambah darah sebenarnya, menggantikan untuk sementara seseorang yang mengalami kehilangan darah. Contohnya dalam kemalangan okey. Ni kita pergi kepada testimoni juga dua orang nenek kembar di Jepun yang mengamalkan aloe vera, tapi dia orang punya ni dalam botol 2 liter, botol aloe vera juga panjang 2 liter punya. Dia amalkan dan dia diinterview dalam TV dalam the World Guinness Record di Jepun. Panjang umur dan sihat dengan mengamalkan pengambilan aloe vera. Kemudian siapa yang pernah baca semua file baru ni, kita terdengar tentang seorang leader daripada Jepun iaitu Kiko Kobuna tak silap saya, yang mengamalkan aloe vera juga untuk penyakit, untuk membantu merawat penyakit thalassemia. Okey. Ini adalah testimoni tentang seekor kucing yang diberi makan, yang diberi minum aloe vera oleh tuan dia panjang usia dia dengan mengamalkan pengambilan aloe vera juga. Kalau bukan saja untuk manusia tapi binatang pun boleh kita bagi binatang peliharaan boleh bagi dia minum aloe vera. Kemudian pada manusia ni, kepada baby pun boleh baby pun boleh, kita boleh tengok testimoni dalam YouTube pun ada bayi diberi minum aloe vera. Dan biasanya kalau kita bagi tu kalau bayi yang ada masalah kesihatan lah, kalau tak ada masalah kesihatan saya rasa tak perlulah kita nak bagi aloe vera kecuali kalau kes yang budak-budak yang dah boleh minum alopecia, biasa saya pernah ada kes, bukan ada kes lah, testimoni daripada anak saudara sendiri yang mengalami masalah sembelit, susah nak buang air besar. Setiap kali dia nak buang air besar dia menangis, dia berlari-lari, dia pusing dalam rumah tu sebab dia takut dia dalam keadaan ketakutan, dia nak buang air besar tak boleh. Masa tu umur dia tak silap saya 4 ke 5 tahun adik saya, di mana saya mengesyorkan pada beliau alopecia. Alhamdulillah anak dia dapat buang air dengan secara normal lah lepas tu, alhamdulillah. Okey, saya ingat itu saja perkongsian saya pada malam ini. Nyawa ditentukan oleh Allah, kesihatan dan taraf hidup ditentukan oleh diri sendiri. Okey, sihat itu kaya. Sihat itu kebahagiaan untuk kita sebenarnya. Dengan kesihatan yang baik, kita dapat berniaga, dapat buat share dengan orang, share tentang info produk, dan dengan kesihatan yang baik kita boleh melakukan amal ibadah dengan sempurna. Itu pentingnya menjaga kesihatan. Okey, itu saja yang saya dapat bagi perkongsian. Kalau ada nak tanya apa-apa soalan, saya rasa mungkin ada masa lagi. Ada pukul berapa sekarang? 9.22 cantik. 1 jam. Lebih kurang 1 jam Okey. Ada yang nak tanya soalan boleh tanya. 1-2 soalan kot. Boleh. Nanti kita end up lah.
ada nak tanya boleh ambil di sini. Ambil. Okey, saya boleh tanya, Ya. Kak Laila. Ya. Okey, Ada Sabah ya? Ada Sabah ni biasanya. Sabah. Sabah, ya. Alhamdulillah. Okey Kak, tadi saya ada receive call daripada saya punya prospek. Ya. Kemarin saya hantar dia by runner, hantar aloe vera dengan Atixi. Ya. Jadi dia telepon saya tadi lepas maghrib. Dia kata dia minum semalam, lepas tu dia gatal dia punya kaki. Dia bukan mana-mana juga lah, dia bagian kaki dia gatal. Jadi apa saja saya jawab, sebab itu yang saya tahu. Jawaban saya itu tindak balas. Ya, betul. Kalau kita minum produk, apapun produk, kalau tiada kesan, kita tahu dia tiada tanda-tanda, tiada tindak balas. Ya. So kalau ada tindak balas, alhamdulillah mungkin ada berkesan dengan saya cakap sama dia, mungkin dia punya saluran darah bagian kaki itu ada tersumbat. Jadi jangan takut, itu saja saya tanya dia. Jadi macam mana itu Kak? Ya, betul lah tu. Betul cara penerangan apa nama tadi, ada bagi nama. Eli. Eli. Elin ya. Memang biasanya lah ya, biasanya bila kita ambil suatu produk sudah jadi, macam contoh aloe vera kita ni, apabila orang tu dah lama mengalami penyakit, yang mengidap satu penyakit, bila dia ambil, dan kadang-kadang dia tak tahu pun dia ada satu penyakit, bila dia ambil minum aloe vera ni, dia ada rasa gatal-gatal ya. Sama juga ya, ada juga kes di mana ada orang mengalami cirit-birit ya. Tindak balas ni berbeza ikut metabolisme badan. Kencing kerap pun ada sebabkan toksin yang tinggi dalam badan, dan juga ada jangkitan kuman dalam badan. Dan aloe vera ni dia berperanan untuk merawat ataupun mencari punca-punca penyakit dalam badan tu. Dalam masa proses tu lah berlakunya healing crisis. Ya, tindak balas dia panggil. Dia bukan, ada orang cakap kesan sampingan ni, dia bukan kesan sampingan, tapi dia adalah tindak balas, healing crisis dia panggil. Betul. Dan kadang-kadang saluran darah ni mungkin dah ada jangkitan kuman ya. Jadi dia akan keluar. Macam juga orang yang ada masalah jerawat, bila dia minum aloe vera, kadang-kadang dia tanya kita pasal apa jerawat dia keluar banyak. So kita kena bagi tahu, ataupun sebaiknya sebelum kita selepas kita dah bagi aloe vera, kita dah syorkan aloe vera kat dia, dia dah, kalau boleh tunggu dia bayar dululah ya. Lepas tu kita bagi tahu dia tindak balas mungkin berlaku ya, supaya dia tak panik. Apabila berlaku tindak balas. Kita bagi tahu siap-siap pada kemungkinan ada berlaku tindak balas lah. Kalau jerawat banyak, keluar jerawat banyak. Kalau pakai di kepala, keluar momor, keluar momor. Contoh kalau orang pakai shampoo, kadang-kadang shampoo aloe kita tu dia pakai, dia ada masalah kulit pada gatal ke. Bila dia pakai, dia akan rasa gatal lagi ataupun banyak keluar momor. Dia sebenarnya itu proses pembuangan toksin daripada bawah kulit dia. Ketiak ya, dia pakai aloe vera yang ada ni aloe deodorant ya, kita ada aloe vera. Jadi bila dia pakai bawah ketiak, dia kadang-kadang ada keluar bau dia, ada keluar peluh, keluar bau lah ya, bau bau ketiak lah. Dia kata pasal apa bau kuat sangat, sebenarnya itu adalah proses healing crisis. Dia kena teruskan ambil pengambilan penggunaan produk ataupun pengambilan produk. Okay, thank you Kak. Ya, thank you. Okay, boleh faham ya? Ya, faham. Apa soalan ni tak apa faham masih Iza. Boleh ke ambil daun lidah buaya yang ditanam? Boleh. Nak buat demo tak? Demo elektrik boleh. Malam ni saya tak buat demo sebab saya ingat tak ada masa lagi. Satu, saya first time guna buat perkongsian dalam Zoom ni. Saya takut tak jadi apa nanti, jadi saya tak buat demo dalam ni. Demo elektrik tu kita boleh guna untuk daun tu, kita boleh guna untuk buat demo. Tapi kalau untuk
nak buat apa? Maksud Tiza ni macam mana saya tak faham. Apa maksud dia nak katakan nak buat demo, tapi kita boleh guna untuk buat demo elektrik lah. Tapi untuk kita buat demo ni kita kena guna aloe vera dalam botol kuning tu. Okay, satu soalan lagi lah kot. Ya. Ada lagi siapa-siapa nak tanya? Saya pun belajar daripada pengalaman, daripada pembacaan ya. Kita dapat ni. Okey. Bab jerawat dan gatal kulit tu memang dia tindak balas ya, tapi dia kena teruskan lah. Kena teruskan kalau nak cepat pulih. Sebab fungsi aloe vera ni fungsi utama dia detox, dia buang racun dulu. Dia buang racun, dia buang asid, dia buang toksin dalam badan. Okey Haji. Haji. Ni kita punya CBM Haji Lokman. Ada soalan? Tak dengar. Halo, dengar? Dengar. Ada soalan ni. Saya nampak ada pada awal PKP gitu, Kak Laila, Kak Laila memang ada bersaing sisi dengan saya. Saya pun memang jadi side mirror saya Kak Laila ni. Okey. So sebab Pantai Barat memang kita kena bersaing dengan patutnya dengan Pantai Timur, tapi untuk Pantai Barat pun saya rasa pun kena juga kita pun kena bersaing juga antara kita dengan kita. Sebab itu yang boleh menjamin kita punya tindakan tu akan menghasilkan kita punya keputusan yang kita nak lah. Okey. So saya nak minta Kak Laila share sikit sebab masa sepanjang PKP ni selalu share dekat Tepayaki, okey, tentang pergerakan Kak Laila, COD, okey, lepas jumpa orang. So sepanjang buat Business Forever ni, mungkin ramai di dalam grup kita ni mereka rasa macam terhad untuk buat forever living. Contohnya kita orang Otai, kita biasa guna offline. Maksudnya kita jumpa one to one close. Okey. So boleh share sikit tak dengan kami semua yang di dalam. Saya no okey, tapi cuma saya nampak sharing tu macam mana Kak Laila buat bangun pagi, lepas tu macam mana bila buat appointment, dan apa yang boleh konsisten, mengkonsistenkan kita dengan forever living. Ini luar daripada topik malam ni lah ya. Ya. Memang sebab produk mungkin dah ada yang tak lagi, tapi saya nak masuk sikit produk memainkan peranan tu tak? Tapi how you service 3S dekat forever living untuk konsisten. Ya. Ini adalah berdasarkan pengalaman Kak Laila sebagai FBO yang menjalankan bisnes secara offline. Kalau orang yang buat bisnes, yang pandai buat bisnes online tu mungkin berbeza lah cara dia ya. Secara offline ni kita macam Kak Laila banyak buat demo ya, dan sampai sekarang pun customer yang akak buat demo tu lah adalah ada customer yang repeat order. Jarang sangat yang Kak Laila ada customer yang tak tengok demo. Ya, yang boleh kata 99% tu yang tengok demo yang Kak Laila buat sendiri, itulah yang repeat order daripada tahun 2014 akak join tu. Dan mereka dalam tempoh PKP ni ya, yang mana yang Kak Laila boleh bergerak untuk COD, Kak Laila akan hantar sendiri sebab dia orang lebih suka kita hantar sendiri. Ada banyak alasan lah ya. Ada setengah orang tak suka tunggu postman datang untuk hantar ya. Kadang-kadang postman datang tak hantar barang kat rumah, dia hantar, dia tak jumpa tuan dia akan hantar, bawa balik ke dia punya dia panggil tu, ke office post tu, dan dia ni customer tu paksa pergi ambil
Dia orang tak suka. Jadi dia orang suka kita servis hantar sendiri. Dan yang mana yang luar daripada kawasan yang kita tak boleh pergi tu, contoh kalau tak boleh rentas negeri, memang Kak Laila buat post. Post kepada customer-customer. Servis memang nombor satu lah, memang kita kena servis. Dan lagi satu, kalau nak customer kita suka, memang Kak Laila akan bagi free product lah. Free product ke, Elo Lead ke, sabun, Elo Avocado, memang bagi. Selalu bagi. Dan kadang-kadang kalau tak bagi, kadang-kadang customer akan tanya. Sebab dah biasa bagi tapi orang-orang ni lah yang repeat order, iaitu yang pernah memang daripada pengalaman Kak, memang kebanyakannya yang kita buat demo. Aku tak tahulah macam mana yang leader-leader yang tak buat demo tu dia boleh bertahan atau tidak. Boleh bertahan atau tidak untuk kekalkan customer dia. Dia terpaksa cari orang baru, betul tak? Tapi akak orang baru mungkin tak ramai, tapi akak dapat repeat order. Sebab ini orang yang tengok demo kita. Yang buat online tu mungkin dia orang ada cara dia orang lah, dia buat demo sendiri macam kita tu, dia buat demo, dia buat sendiri demo, dia tunjukkan pada prospek dia pun boleh. Itu orang yang pandai online lah. Macam akak ni lebih suka jumpa orang buat demo. Okay. Thank you. Okay. Good. Sebab apa? Sebab pada saya lah, memang produk memainkan peranan. Tapi once kalau kita lah macam saya pun start daripada offline. Okay, saya nak share untuk yang ada dalam grup ni. Produk memainkan peranan. Tapi once kenapa kita nak buat demo, biasanya saya akan bagi tahulah yang kita demo ni sekali je seumur hidup kita dengan kita punya new customer. Okay, kita new prospect yang kita jumpa tu sekali je. Tapi sampai sekarang saya dekat Forever dah 10 tahun. Bermakna 10 tahun dulu punya customer, dia tengok sekali 10 tahun dulu lah. Dan sampai sekarang 10 tahun dia makan produk, dah beli, dia tak payah tengok demo ke dah. Itu perlunya kita buat demo. So bukan kata tak boleh kita buat online. Demo yang live dengan demo yang gunakan YouTube, demo yang gunakan video demo, dia tak sama dengan yang kita buat depan dia. Betul tak? Setuju tak Kak? Betul. Betul Haji. Setuju. Itu saja. Thank you very much. Itu saja ya. So saya ingat itu saja ya untuk malam ini. Itu saja tentang ya. Okay, terima kasih, boleh jugalah ya. Thank you. Okay, thank you Kak Laila. Ya, sama. Apa nama ni? So, saya serahkan balik kepada MC boleh? Macam mana kita nak keluarkan balik ni? Okay. Ada soalan lagi ke? Ada lagi ya? Nak share? Tentang mungkin tentang produk ke? Tentang apa